Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamim Arif bin Aina Razman. Saya daripada Grup D dan video ini adalah video untuk tugasan sahaja falsafah dan isu semasa. Okey, baik. Tajuk yang saya nak bentangkan ini adalah tentang fakta pelik yang berlaku di Sweden. Okey, fakta ini dinamakan The Stockholm Syndrome ataupun dalam bahasa Melayunya dikenali sebagai Sindrom Stockholm. Apa itu Sindrom Stockholm ini? Sindrom Stockholm ini adalah suatu reaksi psikologi yang ditunjukkan kepada mangsa-mangsa yang pernah mengalami situasi mencemaskan, misalnya daripada dijadikan sebagai tebusan, tahanan perang ataupun tawanan. Di dalam sepanjang tempoh tersebut, mereka instead of mereka rasa gerun, mereka rasa takut, mereka rasa sedih, malah mereka rasa seperti ada satu ikatan emosi antara mereka, antara mangsa dan si pelakunya. Baik, itulah yang dinamakan sebagai the Stockholm Syndrome ini. Stockholm Syndrome ini dia berasal daripada sebenarnya peristiwa yang berlaku pada tahun 1973 di Stockholm, Sweden. Sebab itulah dianya dinamakan the Stockholm Syndrome. Ianya sebenarnya peristiwa ianya pertama kali direkodkan dalam sejarah dunia, iaitu di Sweden. Okey, begini kisah dia. Pada tahun 1973, pada 23 Ogos waktu pagi, seseorang lelaki iaitu banduan penjara berjaya meloloskan diri. Lalu dia merancang untuk merompak sebuah bank ini dan dia merompak bank ini bersenjatakan senjata api. Dia masuk ke dalam bank tu, lalu dia melepaskan tembakan, dan dalam bank tu pada waktu tersebut terdapat lebih kurang kira-kira 30 orang, dan dia bertindak mengambil 4 orang staf bank itu untuk dijadikan tebusan. Tebusan ini kemudiannya dibawa ke bilik kebal bank tersebut. Rompakan bank ini dilakukan oleh lelaki yang bernama Jane Olsen. Peristiwa ini, rompakan ini berlangsung selama 6 hari, iaitu daripada 23 Ogos sehingga 26 Ogos. Pada hari pertama tiada apa-apa yang serius berlaku, cuma tahanan ini tebusan dia tidak dibenarkan untuk berjalan jauh. Itulah yang nak diceritakan adalah pada hari kedua, setelah pihak polis menunaikan permintaan perompak tersebut. Apa dia permintaan perompak tersebut? Pertama, dia minta wang tunai. Of course lah, kalau perompak mana-mana pun pastilah mereka akan minta wang tunai. Wang tunai yang diminta adalah bernilai kira-kira 700,000 ringgit mata wang Sweden. Okey, yang kedua dia minta agar disediakan sebuah kenderaan untuk dia melepaskan diri kelak. Okey, itu pun pihak polis tunaikan. Dan yang ketiga ini, dia minta kawan sepenjara dengan dia bernama Clark Olsen untuk dilepaskan dan sertai dia di situ, di bank tersebut. Dan ketiga-tiga permintaan ini pihak polis tunaikan. Tibalah pula giliran untuk pihak polis pula untuk membuat permintaan, iaitu untuk memeriksa sama ada tebusan-tebusan tadi dicederakan ataupun tidak. Jadi pihak polis pun mendapat kebenaran daripada perompak itu dan dia pun memeriksa lah. Dan yang peliknya, tebusan tersebut lebih takut dekat polis tu, instead of mereka takut dekat perompak tu lah, dekat orang yang jadikan mereka tu sebagai tebusan. Dan dipendekkan cerita, pada hari ke-6 pihak polis pun dah tak tahan dah. Tak boleh tahan dah dengan rompakan tersebut. Pihak polis bertindak menembus dinding bank tersebut lalu melancarkan serangan gas. Perompak ini yang tersedar akan perkara ini mengamuk, tapi apabila pihak polis dah sembur gas, dah tembak gas pembedih mata, dan apabila dia merasakan bahawa ianya sudah terlambat, dia pun surrender. Aku surrender. Okey, sampai sini yang main peliknya. Apabila tiba waktu pendakwaan untuk perompak ini didakwa,
tebusan-tebusan tadi tu, dia tak nak beri dakwaan kepada mereka itu. Sebab apa? Sebab dia rasa macam depa ni bukan nak cederakan kami, dia cuma nak duit je. Dia tak mau melibatkan kecederaan, dia tak mau melibatkan keselamatan awam, dia cuma nak duit je. Macam itulah kiranya. Dan mereka tak mengenakan dakwaan kepada mereka, tapi mereka tetap dijatuhkan hukuman, mereka tetap disabitkan bersalah. Kawannya tu semasa pendakwaan, kawan dia tadi tu yang dia minta untuk dilepaskan tu, yang kedua tu, perempuan yang kedua tu, dia membela diri dia dengan mengatakan yang dia memainkan peranan agar tidak berlaku sesuatu di luar dugaan. Kiranya dia tak berkomplot sekali dengan perompak utama tadi tu. Instead, dia cuma memastikan agar keadaan tu tidak mendatangkan sebarang kecelakaan kepada tebusan-tebusan tadi tu. Okey, baik. Tapi dipendekkan cerita, dia kena hukuman juga. Dia tak bersalah, tapi dia kena hukuman juga. Sebab apa? Sebab kesalahan dia yang sebelum tu, kesalahan yang masa dia lepaskan, kesalahan yang sedang dia jalankan semasa dia minta untuk dilepaskan oleh rakan dia itu. Okey, sekian. Itu sajalah daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Ciao.